الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Surah Asy-Syamsi, perbezaan mengenai akidah. Surah Al-Laili selepas pada ini, perbezaan mengenai amal. Oleh kerana akidah berbeza, maka balasan akan berbeza. Begitu juga apabila amal berbeza, maka balasan juga berbeza. Cuma amal adalah pengikut, akidah adalah ketua. Sebagaimana ketua dia, begitulah pengikut dia. Akidah ni matbu', jenis yang diikuti. Ya, pengikut dianya amal. Sebagaimana akidah, begitulah amal. Sebab itulah amal macam mana hebat sekalipun, dia kategori pengikut saja. Dia asal pada akidah. Lepas tu kita tak tengok sangat. Kita tengok dulu akidah. Sebab amal-amal tu dia akan berdiri mengikut akidah. Dengan kata lain, akidah walaupun dia tidak nampak, dia sebagai asas. Seperti bangunan yang tinggi, akar dia tu atau teras dia tu yang tak nampak duduk dalam bumi. Seperti mana binaan nak ditinggikan setinggi mana, maka asas juga kena bawa pada kedudukan yang lebih kukuh. Jadi tak bolehlah satu bangunan yang akan dibina dengan tinggi sekali, bangunan tu asas tidak ada. Asas tu atas tapak, atas permukaan. Maka nama bangunan tu, bangunan dia akan roboh bila-bila masa. Akidah yang betul seperti mana asas yang kukuh. Dan kita terjemah sebagai akidah sebagai asas dan bangunan sebagai amal tu kita terjemah mudah untuk difahami. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Ibrahim, pokok. Pokok tu nisbah pada akar dia. Batang dia tu amal. Akar tu adalah akidah, amal tu adalah batang. Jadi macam mana batang boleh naik subur sedangkan akar dia buruk? Dia tidak mungkin. Tidak ada jenis itu. Akar tu sudah buruk, sudah rosak. Maka bangunan, walaupun kita kata bangunan akan dibuat, pokok akan ditegakkan, pokok apa boleh hidup dengan tidak ada akar? Memang tidak ada. Pokok tanpa akar ni memang tidak ada. Amal tanpa akidah betul ni memang tidak ada. Memang gaib, hancur. Tapi manusia buat amal. Suatu bentuk letih yang sangat teruk. Yang Allah beritahu pada ayat sebelum, amilatun,
memang dia tak berhenti amal sampai mati. Sebab amilah ni isim fa'il, dia tak akan berhenti amal. Tapi nasibah dia akan menderita kerana amal tu satu pun tak sah. Okey, kerana akal tidak ada. Bermakna amal ni dia pengikut saja. Kalau akal dia tidak ada, makna dia pun tidak ada. Dia pun tidak ada. Jadi kita duk kata bangunan tu satu cara yang kita nak bagi mudah fahami pada zaman kita lah. Bangunan yang nak dibuat 100 tingkat. Maka kita akan tengok apa yang dia buat mula-mula. Dia start daripada atas ke? Tak. Dia ambil masa lama untuk bawah dulu. Sedangkan benda bawah tak nampak. Yang nampak hanya batang saja. Yang nampak hanya bangunan saja. Bawah tak nampak. Pakar-pakar saja nampak. Banyak mana kena piling, banyak mana kena tanam pasak. Dia saja nampak. Daripada mereka saja dapat tahu. Lepas tu kerja-kerja seperti itu, masuk jeriji itu, kerja mereka. Sudah siap cukup, barulah bangunan dinaik. Dan dia ambil kira, bangunan nak tinggi, maka bawah lagi kena banyak. Kalau bangunan naik 2 tingkat, jalan 2 tingkat. Itu dari segi logik. Jadi akidah apabila tidak betul, tak perlu cakap mengenai amal. Memang tak jadi. Sebab tu surah Syamsi akidah, surah Lail amal. Beza akidah, beza amal. Bukan tidak ada amal, memang ada amal. Usul akidah memang amal dibuat. Non-Muslim, dia tak buat amal, dia buat amal. Tapi di sisi kitab wahyu kita, apa amal akan jadi? Bahan bakar api neraka. Kurang kerana tidak mengikut wahyu. Yang nak terima amal tu siapa? Kita nak bagi kat siapa amal tu? Kita nak bagi kat Allah. Kita nak bagi kat siapa? Atau kita nak pergi ke sana, kita nak masuk syurga siapa? Yang kita buat sendiri? Atau yang Allah SWT sediakan? Jadi kalau amal-amal yang kita buat cara kita, sedangkan kita nak bagi pada Allah terima, kita nak balasan yang Allah sediakan kepada kita syurga. Di segi logik. Kita duk menoreh getah. Masa cukup bulan, kita minta gaji daripada kebun kelapa sawit. Kita kata kita kerja, cukup sebulan, banyak kerja kita. Tapi kebun apa? Kebun getah. Kemudian kamu nak minta gaji daripada mana? Kebun kelapa sawit. Di segi logik. Kau fikir. Lainlah kalau akhirat sana banyak Tuhan, banyak tempat. Maka buatlah apa-apa amal, kita pergi jual di sana. Adalah pembeli-pembelinya. Kita akan masuk syurga dia. Adakah begitu? Kalau hanya satu saja kitab Allah pada akhir zaman Al-Wahyu Al-Quran, maka satu saja tempat. Jadi amal yang seperti mana Allah Ta'ala kehendaki saja akan diterima, amal-amal lain memang adalah manusia akan buat. Tapi amal daripada bisikan syaitan. Amal daripada bisikan syaitan. Jadi apabila amal daripada bisikan syaitan, Tuhan mana nak redha, nak restu? Tentu sekali dia sudah tertipu. Sudah tertipu. Jadi untuk perkara seperti itulah Allah beritahu surah Syamsi, surah Lail. Beza akidah, beza amal. Akidah betul, amal apa-apa akan diterima. Kerana akidah betul menuntut amal juga betul. Kalau dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasul, maka dia akan ikut Rasul. Akidah betul ni dia akan ikut Rasul. Kalau dia ikut macam-macam, tu akidah tak betul. Keimanan dia tentang Rasul, itu tidak betul. Dia punah dari segi keimanan lagi. Dia buat cara dia sendiri. Dia campur aduk. Sebab apa dia dengan Rasul tidak ada hubungan apa. Tengok anak murid Rasul sendiri, siapa dia? Para sahabat. Macam mana amal dia? Dia serupa kita. Tidak sama. Para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun sama-sama dia beritahu tentang satu amal. Dia tanya, kamu dengar Rasulullah? Walaupun sahabat dia kata, aku dengar Rasulullah. Berapa orang dengar Rasulullah bersama kamu? Sebab aku tak pernah dengar pun, aku duduk dengan Rasulullah lebih lama. Kalau kamu tak boleh beritahu satu orang lagi, atau siapa-siapa saja menyokong pendapat kamu, bahasanya kalau itu diberitahu oleh Rasulullah, aku akan hukum kamu. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi warning. Sebab apa? Sebab dia
tahu, dia yakin, dia kenal Rasul ni, telah ajar kepada satu cara, kalau tak betul cara tu memang tak akan diterima. Itu adalah sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah. Murid Rasulullah SAW sendiri. Macam mana dibentuk. Jadi kesilapan di segi akidah tentang Rasul menyebabkan amal-amal tidak akan diterima. Jadi amal memang kita kata amal, kita tak kata benda lain. Tapi penerimaan itu tidak berlaku. Penolakan saja berlaku. Oleh kerana itulah, di segi akidah ni kita belajar, di segi amal pun kita belajar. Biasanya akidah betul menyebabkan amal akan jadi makbul. Dia akan buat kerana Allah sebab dia tauhid. Dia akan buat cara Rasulullah sebab dia tahu iman tentang Rasulullah tu nak begitu. Iman tentang Rasulullah tu nak begitu. Dan seterusnya segala rukun iman yang dibicarakan oleh Allah tentang akidah ni diberitahu dengan jelas. Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha. Semua sumpah-sumpahan yang disebut dalam Quran sebagai dalil dan saksi. Dia tak seperti hamba bersumpah dengan sebut nama Allah. Allah bersumpah dengan sebut makhluk dia, nak beritahu pada hamba, dalil aku. Dalil dia. Kita bersumpah demi Allah nak menguatkan perkataan kita, kita kena kata Allah. Kalau tidak, tak kuat. Kita kena pegang perkataan itu dengan demi Allah. Kenapa guna kalimah Allah? Nak beritahu kuatnya. Jadi kita guna nama Allah untuk menguatkan. Allah guna nama makhluk dia untuk menjadikan bukti pada hamba dia. Jadi semua sumpah-sumpahan dalam Al-Quran jenis itu. Jenis syahid dan dalil. Mana Allah bersumpah dengan makhluk untuk dijadikan dalil kepada makhluk dia, untuk dijadikan saksi pada makhluk dia, pada hamba dia manusia. Allah kata wasyamsi demi matahari, matahari yang aku buat, wa duhaha dan cahayanya, cahaya waktu paginya. Dan demi bulan, idza talaha, apabila dia mengikuti matahari. Apabila dia mengikuti matahari. Pada hari ke-28 bulan Qamari, maka ketika betul-betul gelap, pergi saja matahari, maka bulan pun timbul. Wan nahari idza jallaha, dua terjemahan. Demi siang yang memperlihatkan matahari. Demi siang yang mempernampakkan matahari. Wal laili, demi malam, idza yaghshaha, yang menutup matahari. Yang menutup matahari. Semua tajuk matahari. Demi matahari dan cahaya paginya. Demi bulan yang mengikuti matahari. Demi siang yang mempernampakkan matahari. Demi malam yang menyembunyikan matahari. Was sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan binaannya yang begitu kukuh lagi tinggi. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penghamparannya, diratakan tanahnya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi ruh dan penyempurnaan pada ruh manusia. Semua itu ciptaan Allah. Matahari ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah, bumi, langit dan ruh. Nak sabitkan semua. Jadi apabila dia kata wa nafsin, demi ruh dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah memberitahu kepada ruh fujuraha, jalan-jalan derhaka di segi akidah, wa taqwaha, jalan-jalan takwa di segi akidah. Allah beritahu. Kalau hamba nak tahu, tengok kitab dia lah. Jadi Allah beritahu pada ruh ni fujuraha, perkara yang menyebabkan derhaka akan berlaku pada ruh. Wa taqwaha, perkara yang menyebabkan berlaku takwa kepada ruh. Allah beritahu. Maka pilihlah. Pilih. Jadi bersumpah sekali Allah Ta'ala dengan makhluk besar-besar. Matahari, bulan, siang, malam dan juga bumi langit. Besar-besar semua. Dan di antara semua makhluk itu, di antara makhluk Allah yang dia bersumpah sebagai penutup adalah ruh manusia. Ruh manusia lah yang akan dihantar ke syurga, ruh manusia lah dia akan dihantar ke neraka. Jadi sebelum dia dihantar, fa'alhamaha, dia ajar, dia beritahu tentang ruh itu, fujur, kecelakaan, takwa, kemuliaan.
Setelah dia bersumpah dengan begitu jelas daripada makhluk-makhluk tadi, jawab sumpahnya, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjaya dunia hingga akhiratlah man zakkaha, manusia yang membersihkan ruh daripada segala perkara yang mengotori dan segala perkara yang merosakkan. Sesungguhnya berjaya dunia hingga akhiratlah seseorang yang zakah, membersihkan ruh daripada perkara-perkara yang mengotori dia dan perkara-perkara yang merosakkannya. Ruh akan disuci dengan apa? Dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dia dengan kalimat tauhid saja dia akan suci. Apabila ruh suci, akidah suci, barulah amal akan jadi betul. Ruh tempat akidah. Apabila ruh tidak suci, amal pun tidak suci. Wa qad khaba, dan sesungguhnya kecewa dan rugi besarlah dunia hingga ke akhirat man dassaha, manusia yang mengotorkan ruh itu dengan kalimah syirik, dengan fahaman yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bila dia akidah rosak, maka dia kecewa lah. Dunia akhirat. Kecewa. Mudah-mudah Allah beritahu. Jadi sini nak beritahu, sangat-sangat mudah. Kaedah yang mudah difahami sangat-sangat. Tazkiyah ruh, selamat. Dan apabila dasaha, dia kotorkan ruh, maka tak selamat. Suci ruh dengan kalimah tauhid, kotornya ruh dengan kalimah syirik. Kemudian Allah Ta'ala adakah contoh yang kotor ruh dia. Kadzabat Tsamudu bitaqwa, telah mendusta kaum Samud dengan sebab kejahatan mereka. Ukuran daripada kotornya ruh mereka. Kotornya ruh mereka. Idim ba'atha ashqaha, di waktu bangkit dengan bersungguh, yang paling celaka daripada kalangan kaum Samud yang bernama Qudar bin Salif, yang ambil keputusan nak membunuh unta mukjizat. Sebelum tu faqala lahum Rasulullah, berkata kepada mereka, sebab kaum Samud ni bersetuju supaya Qudar bin Salif membuat keputusan, membuat tindakan membunuh unta, dipersetujui oleh mereka. Lalu Nabi Saleh Rasulullah berkata, naqatallah. Naqatallah mana ihfazu muqaddafi, ihfazu naqatallah, atau garu naqatallah, atau kalimah-kalimah yang sudah ada dalam Al-Quran, sudah sebut sebelum ini. Mana kamu jaga-jaga unta mukjizat Allah itu. Wasuqiyaha, dan kamu jaga-jaga giliran minumnya. Unta itu adalah unta mukjizat, giliran minum dia buat, kena jaga. Pesanan Nabi Saleh. Fakadzabuhu, maka mereka telah mendustakan Nabi Saleh kerana kotornya ruh mereka. Jadi takzib berlaku kerana kotor ruh, tak disucikan dengan tauhid. Fa'aqaruha, lalu mereka telah menyembelih unta. Ia menghinakan syiar agama. Sini tauhid, dia menghinakan syiar agama. Akibat daripada itu, akibat daripada tindakan itu, membunuh unta merupakan syiar agama. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, Allah Ta'ala hancurkan mereka. Damdama ni timpa kepada mereka suatu kehancuran dengan sebab dosa mereka itu. Fasawwaha, disamakan semua sekali, tidak ada satu pun ketinggalan, tidak ada satu pun terlepas. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tak ada sedikit pun takut akibat daripada tindakannya itu. Karena tidak ada siapa yang boleh menandingi Allah Ta'ala. Dia buat, dia tidak takut pada siapa-siapa. Seseorang tu apabila dia buat kesalahan, semua takut. Takut orang ambil tindakan. Sehingga hakim pun takut. Walaupun dia memberitahu keputusan salah atau betul, hakim pun takut orang ambil tindakan. Ikuran kerana dia menyalahi undang-undang. Semua takut. Tapi Allah tidak. Wala yakhafu uqbaha, Allah tidak takut tindakan apa-apa pun diambil pada dia, kerana dia Allah Maha Kuasa.
tiada kuasa kedua yang boleh menandingi, yang boleh mencabar Allah Ta'ala. Jadi apabila Allah nak hancurkan semua, hancur semua. Dia tidak takut siapa-siapa kerana dia Allah. Wala yakhafu uqbaha, dia tidak takut akibat daripada tindakannya kerana dia maha kuasa. Yang lain semua tidak ada kuasa. Jadi sejelas ini penjelasan daripada Allah Ta'ala tentang bahayanya akidah apabila dikotori, Allah akan hancurkan. Allah tak kira siapa, anak keturunan mana tak kira. Dia nak duduk lawan mana di dunia, dia nak guna nikmat banyak mana, Allah tak fikir. Dia fikir apabila langgar tertib dia, peraturan dia, dia akan hancur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين.